salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah. Hari ini sekali lagi kita jumpa pada 15 pagi 15 Ramadan 1442, dan hari ini hari Selasa, hari Selasa 15 Ramadan. Maknanya kita dah sampai betul-betul di tengah-tengah Ramadan. 14 hari kita dah lepas, dan malam tadi kalau yang solat tarawih dah mula kita baca kunut. Kita kunut pada sunat witir. Ada orang kata malam ni baru start. Malam yang ke-16 Ramadan ni kita start malam 15. Jadi ada problem sikit lah. Gambar kita ni saja testing, nak letak dia punya green screen, tapi terasa macam tak jadi sangat ni. Green screen kita
Apa jadi kita buatlah green screen tu. Uh, tak apa gitu. Saja nak test green screen. Hari ni adalah hari yang siri kita yang ke-11. Yang ke-11 hari ni. Dan hari ni kita tak ada tamu. Ada kesilapan teknik sikit. Tamu kita tak sepatutnya tamu ada hari ni, tapi saya tersilap tarikh dengan dia. Silap tarikh, hari betul, tarikh silap. Jadi menyebabkan dia pun tengok tarikh tu, saya tengok hari. Jadi menyebabkan tak boleh kita nak bersama hari ni. Tapi apa pun kita try lah. Saya try hari ni berbicara seorang diri. Dan saya ada sedikit benda lah, perkara yang kita boleh kongsi bersama, sebagaimana yang kita janjikan jugalah, yang kita akan berkongsi pada pagi ni. Kita berkongsi tentang 10 salah tu, 10 perkara. Mana dia tadi? 10 perkara yang akan meleburkan, yang boleh meleburkan dosa. 10 pelebur dosa. Itu tajuk kita. Dan tajuk ni saya ambil daripada sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dia tulis dalam satu buku yang besar. Tajuk dia ialah Majmu' Al-Fatawa. Tajuk Majmu' Al-Fatawa maksudnya koleksi fatwa-fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ni seorang ulama yang kontroversi lah, yang menjadi kontroversi. Ada orang tak terima dia, ada orang terima dia. Ada aliran, sehingga Ibnu Taimiyah ni dikatakan dia membawa satu aliran, dan ramai yang tak setuju dengan aliran Ibnu Taimiyah ini. Itu kebanyakannya dari segi akidah. Ada yang pro kontra, dan bukan Ibnu Taimiyah saja, semua ulama-ulama pun ada pro kontra. Ada yang setuju dengan ulama tu, ada yang tak setuju dengan ulama ni. Itu dah jadi perkara biasa. Perkara biasalah dalam Islam ni. Ada sedikit sebab Islam ni membenarkan berbeza pendapat. Kita boleh berbeza pendapat, tapi dia tidak bagi untuk kita bergaduh, berbalah kerana perbezaan itu. Dia mengajar kita, dia nak ajar kita supaya kita dapat pandai untuk nak mengurus perbezaan. Kita nak mengurus perbezaan itu supaya ianya menjadi mudah untuk kita. Sebab tu dalam hukum fiqh pun, dalam bab ilmu fiqh pun ada 3-4 mazhab besar, dan ada berbagai-bagai mazhab kecil lagi. Semua mazhab-mazhab ni ada perbezaannya, ada perselisihannya. Bukan untuk kita bergaduh di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, mazhab Hanafi bergaduh dengan Maliki, bergaduh dengan Hambali, bukan begitu. Tetapi ianya memberi, kalau kita pandai mengurus perbezaan ini, kita akan jadi mudah dengan hukum hakam. Kita boleh ambil hukum mana ketika kita perlu mengambilnya. Ketika ada darurat ataupun ada kesusahan, contohnya macam berlaku sekarang ni ketika COVID-19 ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i, solat Jumaat mesti 40 orang sekali solat Jumaat. Tapi ada mazhab lain kata boleh sekadar 5 orang, 4 orang, 12 orang. Jadi masa ni lah kita, sebab kita tak boleh berkumpul ramai-ramai, tapi kita nak juga lakukan solat Jumaat. Kalau ikut mazhab Syafi'i memang tak cukup syarat nak solat Jumaat. Kalau kena 40 memang dia membahayakan, mungkin gitu. Jadi kita dibenarkan sebenarnya 12 orang, 12 orang. Maka kita ambil pendapat mazhab yang lain yang membolehkan. Jadi itu dia jadi menyenangkan. Tapi kalau kita bergaduh, kita pegang dengan satu mazhab kita, tak nak ubah dah, jadi tak boleh solat Jumaat lah. Jadi rugilah. Ada ruang yang sedikit dibenarkan. Kalau kita tak nak ambil tu, dia rugi.
Itu di antara hikmahnya berlaku perselisihan di antara para ulama dulu-dululah. Kita sekarang ni tak perlu lagi berselisih sebab kita dah bukan standard kita nak berselisih pandangan apa semua itu. Kita uruskan perselisihan yang telah berlaku itu. Itu yang terbaiklah. Jadi Ibnu Taimiyah, balik kepada Ibnu Taimiyah, sebenarnya seorang ulama besar, Syekhul Islam, dipanggil Syekh Al-Islam bagi orang yang setuju dengan dia lah. Tapi bagi yang tak setuju dengan dia tak iktiraf lah Ibnu Taimiyah ni sebagai Syekh Al-Islam. Dia kata dia satu aliran yang menyimpang, aliran yang tak betul. Sebab tu kita biarkan mereka untuk berselisih, tapi perselisihan itu juga memberikan manfaat, memberikan kebaikan untuk kita kalau kita pandai mengurus. Balik pada cerita tadi, mengurus ke perselisihan itu. Jadi topik kita nak ambil yang ni memang tak berselisih lah, pandangan apa yang tulisan Ibnu Taimiyah tentang 10 pelebur dosa ini. Jadi sesuai sangat kita tahu perkara-perkara yang boleh meleburkan dosa kita. Maksudnya boleh menghapuskan dosa kita, boleh mengurangkan dosa kita, boleh akan diampunkan dosa kita dengan salah satu daripada 10 perkara. Kalau kita tak boleh buat 10-10 ni, kalau kita tak kena dengan 10-10 ni, kita kena 1 tak apa dah, kena 2 tak apa dah. Orang kata memberi ruang kepada kita untuk bagaimana kita nak leburkan dosa-dosa yang ada pada kita ni. Manusia ni memang tidak sunyi daripada melakukan salah, itu satu hal, melakukan dosa. Ada yang salah tak berdosa, mungkin ada kot benda yang salah tapi tak berdosa. Tapi kalau yang berdosa tu tentu sekali salah lah. Ada benda salah, mungkin ada tak berdosa. Tapi ada, kalau yang benda perkara-perkara yang dosa, tentu sekali salah. Jadi manusia ni tak lepas daripada 2 perkara ni. Perkara dosa, perkara salah. Dan satu lagi perkara lupa. Kalau mungkin kita buat salah dengan keadaan kita lupa, mungkin dia tidak berdosa. Tu. Jadi ada beza sikit di antara salah dan dosa. Sikit beza lah. Jadi benda-benda yang salah tu tidak semua yang salah tu dia berdosa. Tapi kalau yang berdosa memang confirm salah. Jadi itu untuk kita faham. Dosa ini dia ada dalam satu hadis Nabi SAW. Dia kata dosa ni, satu dosa yang kita lakukan, dia menyebabkan hati kita ni, bukan hati jantung, bukan jantung hati tu, hati yang satu lagi tu, dia menyebabkan satu titik hitam. Satu titik hitam pada hati kita bila satu kali kita melakukan dosa. Kecil dosa yang kita buat, kecil lah titik hitam. Besar dosa yang kita buat, mungkin besar lah titik tu yang melekat hitam dekat hati kita. Dan bila makin lama makin hitam, akhirnya hati kita jadi gelap, hati kita jadi hitam, susah untuk kita nak terima kebenaran. Sebab kebenaran itu cahaya. Kebenaran, ilmu itu cahaya. Cahaya dia susah nak masuk di tempat gelap. Macam skrin lah. Skrin TV ke skrin wayang ke. Ada telefon tu. Macam mana ni? Cari tak jumpa telefon yang mana? Okey, menyebabkan skrin tadi tu, skrin tu, bila skrin hitam, kita suluh gambar tu, dia tak akan nampak gambar tu. Sebab apa? Sebab skrin tu hitam. Begitulah hati kita, bila hati kita hitam, cahaya kita suluh lampu, tersuluh di hati yang hitam tu, dia tak boleh terima, tak boleh meresap masuk. Jadi hati mesti putih bersih untuk senang nak masuk nur yang berupa ilmu, nur yang berupa kebenaran.
Okey, jadi untuk kita membersihkan hati kita, untuk meleburkan dosa-dosa kita. Bila dosa kita dihapuskan, maka titik-titik hitam tu akan terpadam. Akan padam. Jadi kita nak padamkan titik-titik hitam di hati kita ni dengan kita dengan 10 perkara yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab dia. Dalam kitab dia. Jadi saya akan kita cubalah sikit-sikit ya. Bila kita cerita seorang-seorang ni dia tak rancak sangatlah. Dia tak berapa nak rancak. Perkara pertama yang kata Ibnu Taimiyah, perkara pertama yang menyebabkan, yang boleh menyebabkan apa nama ni, hati kita ni jadi dosa kita lebur, dosa kita hancur, dosa kita lebur, dosa kita dihapuskan oleh Allah. Ada yang pertama sekali ialah taubat. Taubat menyebabkan hati kita dosa kita lebur. Lebur ni maksud dia hancur lebur lah, hancur lebur. Sebab dalil dia, ada dalil kata Ibnu Taimiyah bawa dalil. Dia kata dalil ayat Quran dalam surah Az-Zumar, ayat 53, kita baca sikit ayat Az-Zumar ni, surah Az-Zumar ni. Allah berfirman, Allah kata qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah kata, qul, katakan, tolong royak wahai Muhammad, tolong royaklah wahai Nabi Muhammad kepada semua manusia, kepada hamba-hambaku. Royak kata, ya ibadi, wahai hambaku, allazina asrafu ala anfusihim, yang banyak sangat buat dosa, buat zalim ke atas diri mereka. Wahai hamba-hambaku yang banyak lebih terlimpah. Maksudnya bukan sikit dosa buat banyak dosa ni, hari-hari buat dosa, dan dosa-dosa ni dia menzalim diri dia sendiri. Wahai hamba yang sentiasa yang asrafu ni maksudnya melampau, terlebih-lebih dah dosa, buat dosa tak berhenti kali. Maka Allah kata bagi orang-orang hamba-hamba dia yang buat dosa semelampau-lampau ini, Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa, janganlah kecewa dan berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangan rasa, saya ni dah banyak dosa, saya dah laku dosa, segala dosa saya lakukan, maka tak ada harapan dah saya ni untuk kembali kepada rahmat Allah, untuk kembali mendekati Allah. Tak boleh kata gitu. Nah, Allah kata jangan begitu. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Kerana innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kerana Allah boleh untuk mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Dosa ada sejuta enam ada dosa. Allah kata, aku mampu, aku boleh, aku berkuasa untuk nak menghapuskan ataupun nak mengampunkan segala dosa-dosa itu. Jangan bimbang, jangan kamu berputus asa dengan harapan tetap ada. Cuma kamu bertaubat saja, bertaubat. Kerana Allah kata dia ni innahu huwal ghafurur rahim. Kerana Allah ini bersifat dengan sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Sifat Maha Pengampun ni tak ada pada manusia, tak ada pada makhluk-makhluk lain. Hanya ada pada Allah. Kita ada sifat pemaaf, kita ada. Orang mari minta maaf, ada benda yang kita boleh maafkan, ada benda yang kita tak maafkan, ada. Kita tak boleh lupa satu kesalahan yang besar mungkin. Aku hak lain aku maaf lah ke, hak ni satu aku tak boleh maafkan. Kita ada, tapi Allah tak ada. Allah kata, dia kata innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ini mampu, berkuasa untuk mengampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya Allah itu bersifat dengan Ghafur, Maha Pengampun, lagi Ar-Rahim, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah kasih, Allah Maha Penyayang. Kita dengar selalu daripada Abid Liu lah, seorang pendakwah Cina tu, yang selalu bantu orang, tolong orang susah semua tu. Bila dia jumpa dengan orang, dia kata Allah sayang kamu,
Allah sayang adik, Allah sayang abang. Ni ayat ni, innahu huwal ghafurur rahim. Semuanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya bila kita pasok dalam diri kita, Allah ini Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, maka kita tidak akan berputus asa dengan rahmat Allah. Kita tidak akan rasa kata tak ada harapan dah, dosa kita tidak akan diampunkan. Jadi kita ada harapan untuk kita bertaubat. Itu satu. Yang kedua ada lagi dalil yang dipaparkan, dalil lagi satu ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 104. Allah kata, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu yaqbalu taubata an ibadih wa ya'khudhus sadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Adakah mereka orang-orang yang buat dosa, orang-orang yang melanggar perintah Allah ni, alam ya'lamu, adakah mereka ni tak tahu ke? Mereka tak tahu ke? Mereka ni duduk buat dosa sampai mereka tidak mau bertaubat ni, mereka tak tahu ke? Annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadi. Allah ni sentiasa menerima taubat daripada hamba-hambanya. Kalulah orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kesilapan tu, dia tahu bahawa Allah yaqbalu taubah. Allah ini akan sentiasa menerima taubat hamba-hamba dia, pasti dia akan bertaubat. Orang-orang yang buat dosa tu Allah kata alam ya'lamu, yang golongan kumpulan manusia yang suka sangat buat dosa ni, mereka tak tahu ke? Mereka tak tahu ke yang Allah ini menerima taubat mereka? Jadi kita kena bagi tahu kepada orang-orang yang buat dosa, bagi anak-anak kita, kawan-kawan kita, buat dosa, buat bukan suruh, tapi dah buatlah, nak buat macam mana, dah buat dosa. Tapi ingat, Allah ni memang dia akan menerima taubat. Maka kamu bertaubatlah, sebab Allah terima taubat kamu. Sebanyak mana dosa kamu, sebesar mana dosa kamu, sebesar gunung, sebesar bukit, sebesar langit dosa kamu, Allah boleh mengampunkan. Allah terima taubat kamu. Allah kata, huwa yaqbalu taubata an ibadi. Dia terima taubat hamba-Nya. Wa ya'khudhus sadaqat, dan dia terima sedekah. Allah menerima sedekah kita. Bukanlah dia terima sedekah macam kita terima sedekah tu. Allah mengambil sedekah kita. Maknanya sebagai dia balas sedekah kita. Dia terima sedekah, maksudnya kita duk sedekah kepada fakir miskin, duk sedekah kepada orang susah tu, Allah terima, iktiraf sedekah tu dan diberi ganjaran pahala. Orang dosa, orang yang berdosa sekalipun, kalau dia bersedekah, Allah terima sedekah dia. Tidak kata orang-orang alim, orang-orang lebay, orang baik ya, yang sedekah ni siapa-siapa pun boleh bersedekah. Jadi orang yang berdosa, dia boleh bersedekah dan dia bertaubat, dia kena bertaubat. Wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Maha menerima taubat. Dia terima taubat ni maha terlebih-lebih. Tak serupa dengan kita. Kita orang mari minta maaf, orang mari menyesal dengan kita. Mungkin kita tak terima, mungkin kita terima. Tapi Allah bila cukup syarat kita bertaubat, tu cukup dengan syaratnya. Lagu mana syarat? Apa syarat taubat ni? Satu, kita aktif, kena mengaku bahawa apa yang kita buat tu salah, memang salah. Yang pertama, nak bertaubat ni syaratnya, yang pertama ialah mengaku kesalahan. Kita mengaku yang kita buat tu betul, salah. Kita tahu benda tu salah. Ataupun kita kata masa buat dulu kita tak tahu salah, sekarang kita dah tahu, oh apa yang kita lakukan tu salah. Kita mengaku kesalahan. Tapi kalau kita rasa apa yang kita buat tu betul, kita payahlah nak bertaubat, nak minta maaf tu tidak, sebab kita aku buat betul. Ataupun saya buat ni bukan kerana saya nak buat, kerana itu, kerana ni. Orang tu suruh, orang ni paksa. Tu tak mengaku salah panggil. Tak mengaku salah. Pertama sekali kena mengaku salah. Yang kedua kena menyesal. Bila mengaku, menyesal sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh lah akan kesalahan tu. Dan yang ketiga, minta ampun lah dengan Allah supaya Allah ampunkan. Kena minta ampun lah. Minta dengan Allah supaya Allah ampunkan, Allah padamkan dosa-dosa kita tu. Dan yang keempat,
Ada kata tiga, ada kata menyesal, lepas tu mohon mengaku kesalahan, menyesal, dan yang ketiganya ialah bertekad, berazam untuk tidak nak buat lagi kesalahan tu. Tak silap buat sekali ni, atau kata taubat ni tak mau buat dah lepas ni. Jadi kalau tiga syarat tu ada semasa kita bertaubat, insya-Allah Allah akan ampunkan. Allah kata dia boleh ampunkan, dia mampu ampunkan dosa, dan dia mampu menerima, dia boleh menerima taubat. Ada lagi ayat lain dalam surah Asy-Syura ayat 25. Allah kata huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah kata dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-Nya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memadamkan segala kesalahan. Allah padam kesalahan kita. Kesalahan yang kita buat ni, dosa yang kita buat ni, sekali kita buat, ada malaikat catat. Malaikat di sebelah kiri tu dia catat kesalahan kita. Bila dia catat kesalahan tu masuk dalam buku, ada dalam buku, dalam catatan, buku catatan tu. Jadi kalau kita bertaubat, Allah ampunkan dosa kita, kemungkinan catatan tu ada, dia tulis juga situ, sekian-sekian kamu buat ni, sekian-sekian kamu buat ni. Dan kalau Allah kata wa ya'fu 'anis sayyi'at, Allah bukan setakat ampunkan dosa, tapi dia padamkan rekod kita tu, dia padamkan. Sebab tu kita pada setiap malam Ramadan, pada setiap masa bulan Ramadan ni, kita kena berdoa, Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, sesungguhnya engkau ni maha pemadam dosa tu, penghapus dosa, tuhibbul afwa, suka sangat kepada orang yang minta afwan, keampunan itu, suka sangat kepada keampunan itu. Fa'fu anni, maka ampunkan, maka padamkan segala dosa. Kita minta dengan Allah. Nak kalau doa ni kena pada malam Lailatul Qadar. Kena malam Lailatul Qadar. Dosa kita bukan setakat diampunkan, tapi dia padam daripada di roba. Kalau dia kata kena roba. Dia roba daripada buku catatan baik jahat kita itulah. Allah Maha pengampun, Maha penerima taubat, dan Maha ya'fu anis sayyi'at. Dia memadamkan segala kejahatan yang kita lakukan. Tu yang pertama, kita kata pelebur dosa. Jadi nak lebur dosa ni kita kena usahalah. Kena usaha sikit, iaitu gapo kita usaha bertaubat. Kalau boleh setiap hari bertaubat. Menyesal akan segala kesalahan, menghadap depan Allah malam, tengah-tengah malam, orang lain masa orang lain tidur, boleh siang hari pun tak ada. Nak bertaubat siang hari, bertaubat pagi, bertaubat petang, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau kita rasa nak berkesan, kita bertaubat di waktu malam, waktu sunyi, waktu orang semua tidur. Kita bangun menghadap Allah, menyesal, hitung bila kita kira dosa-dosa kita. Dosa ni, dosa tu, dosa ni, dosa dengan manusia, dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan manusia, kena minta maaf dengan manusia jugalah. Selepas tu, ataupun sebelum tu. Dan dosa dengan Allah, dosa dengan diri kita sendiri, dosa dengan keluarga, dengan anak, isteri, dengan siapa sajalah. Dosa tu banyak jenis. Dosa yang sengaja, dosa yang tak sengaja. Maka, minta ampun dengan Allah pada setiap malam. Bertaubat dengan Allah. Lepas tu kita harap Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Kita haraplah begitu. Ada tu ke? Ada sahabat-sahabat kita yang hantar komen ni. Hantar komen kepada kita. Jadi apa dia kata tu? Okey, terima kasih yang hantar komen kepada kita tu. Terima kasih banyak. Dan kita pergi ke yang kedua. Perkara yang kedua yang boleh meleburkan dosa kita. Yang kedua ialah istighfar. Istighfar ni dia beza sikit dengan, walaupun hampir sama, tapi dia beza sikit dengan taubat tadi. Taubat tadi kena memenuhi syarat-syarat. Tadilah 3 atau 4 syarat tadi tu. Tu dia panggil taubat.
Maknanya yang penting taubat ni ialah ada satu keazaman, satu tekad bahawa kita tidak nak buat lagi kesalahan tu. Kita tak nak buat lagi kesalahan tu lah, kita tak nak buat lagi. Itu taubat nama dia. Maknanya taubat yang kita panggil taubat nasuha. Nasuha ni bila kita tak buat sungguh. Waktu bertaubat tu tak tahu lagi nasuha ke tak nasuha. Waktu kita bertaubat tu kita tak tahu lagi nasuha ke tidak. Tapi nasuha tak nasuha tu dia berlaku selepas sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita tak buat lah dosa yang kita taubat tu. Maka taubat tu nasuha. Taubat nasuha pasti Allah akan terima. Kalau taubat tu yang tak nasuha ni, hari ni taubat, esok buat lagi, mungkin tak nasuha, tapi itu pun mungkin Allah boleh terimalah setakat hari tu. Katalah kita boleh bertahan 3 hari dosa yang kita memang kita suka sangat buat dosa ni, kita pun bertaubat 3 hari berhenti, 3 hari tu dapatlah keampunan, hari yang keempat buat balik. Lepas tu taubat balik. Allah Maha Pengampun. Manusia kalau buat lagu tu memang tak akan maafkan, tapi Allah mampu untuk maafkan walaupun 10 kali taubat, mampu. Okey, yang kedua ialah istighfar. Istighfar ni mohon, minta keampunan, minta ampun. Tentu sekali bila kita minta ampun ni, minta keampunan ni, minta maaf ni dengan Allah, kita tahulah apa yang kita buat. Memang ada salah lah kita buat. Tapi dia tak pergi ke tahap yang tak nak buat lah. Tak nak buat. Tak pergi situ. Itu istighfar lah. Maknanya tak cukup syarat taubat. Dia panggil istighfar. Cara mudah-mudah lah. Nabi sebut tentang istighfar ni. Nabi kata, Iza aznaba abdun zamban. Jika seorang hamba, maksudnya kita lah, seorang hamba Allah, dia melakukan satu dosa. Faqala ay rabbi aznabtu zamban faghfirli. Dia kata bila seorang hamba ni dia melakukan satu dosa, iza aznaba abdun zamban, apabila seorang hamba dia melakukan dosa, lepas dia melakukan dosa tu dia kata ay Rabb, wahai Tuhan, aznabtu zamban, aku telah melakukan satu dosa, faghfirli, maka ampunkanlah aku. Setakat tu ya. Atau dia kata kod Melayu, dia tak kata kod Arab, dia kata kod Melayu. Dia kata, wahai Tuhan, wahai Allah, wahai Rabb, aku telah melakukan dosa, terlanjur aku dah buat satu dosa, maka kau ampunkan aku. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku buat tadi, dosa aku buat saat ni. Maka Allah akan kata apa? Nabi bagi tahu, Allah kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bihi. Allah akan kata kepada orang tu, Allah kata, oh dia ni buat dosa tadi tu, oh dia ni rupanya dia tahu, dia ni ada Allah, ada Tuhan yang mampu yaghfiru azam, Tuhan yang bersifat mengampunkan dosa. Oh dia ni tahu rupanya, bagus dia tahu, dia ni masih ada Allah, ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dia, wa ya'khudhu bihi, dan boleh menghukum. Allah ni dia mampu mengampunkan, dia boleh mengampunkan dan dia boleh menghukum dosa tu, dosa orang buat tu. Maka Allah kata, qad ghafartu, aku telah ampunkan dosa dia. Qad ghafartu li abdi, aku dah ampunkan dosa hamba-Ku tadi. Dia minta aja, aku ampunkan dosa tu. Allah, tengok Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia nak suruh kita minta ya Allah, aku ni buat dosa, pagi-pagi tadi buat dosa dah, balik-balik dari jumpa kawan tadi tu, terus mengumpat lalu, terbaik dah. Ya Allah, aku terlanjur, ampunkan dosaku. Jadi Allah kata, oh dia ni masih ingat lagi ke Tuhan dia, ingat lagi kepada Allah, Allah yang Maha Pengampun. Sebab tu dia minta ampun, sebab dia ingat kepada Allah, dia ingat salah dia ingat kepada Allah. Allah kata, qad ghafartu zamb, ghafartu li abdi, sesungguhnya aku telah ampunkan dosanya. Lepas tu Nabi cerita lagi, Nabi kata, summa aznaba zamban akhar, lepas tu buat dosa lain pula. Tadi dah minta ampun, lepas tu buat dosa lagi lain pula, buat dosa lagi. Faqal ay Rabb aznabtu zamban akhar,
Ya Allah, aku taubat dah tadi, aku dah minta ampun tadi. Ya Allah, ya wahai Tuhan, aku buat dosa lain pula. Buat dosa pula sekali lagi. Buat pula ataupun buat dosa yang sama tapi buat sekali lagi. Faqala ay Rabb apa ni? Faqala faghfirhu li, maka ampunkanlah dosaku. Dia minta, ya Allah, aku buat pula dosa ni. Kemarin minta ampun dah, tadi minta ampun dah, tapi buat pula. Maka ampunkanlah ya Allah dosaku ini. Faqala rabbuh, maka Allah Tuhannya itu akan berkata, alima abdi, hamba-Ku ni dia tahu, anna lahu rabban, dia ada Tuhan, dia masih ada Allah, ada Tuhan ya apa ni, yaghfiruz dzam, yang boleh mengampunkan dosanya, wa ya'khudzu bihi, dan boleh menghukumnya. Qad ghafartu li abdi, aku ampunkan dosanya. Allah kata 2 kali. Buat dosa, minta ampun sekali, lepas tu buat pula, sekali pula, minta ampun pula. Kali kedua pun Allah ampunkan dosa dia. Ini Nabi kata. Nabi kata, hadis ni hadis sahih. Hadis sahih. Lepas tu, Nabi cerita lagi, falyakul, falyaf'al ma sya'a, qala zalika fi tsalitsah aw rabi'ah. Lepas daripada tu buat lagi. Ikut suka dia. Dia berasa nak buat dosa, dia buat. Tapi setiap kali dia buat dosa, setiap kali dia melakukan kesalahan, ar-rabi'ah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima tu, dia sebut nama Allah. Dia merayu dengan Allah supaya Allah ampunkan dosa dia. Maka Allah akan ampunkan dosa dia. 10 kali, 20 kali dia buat dosa, tapi setiap kali buat dosa, minta ampun. Allah akan ampunkan dosanya. Itu Nabi bagi tahu gitu. Nah, ada lagi satu hadis. Hadis ni saya pun tak pernah jumpa, tapi ada dalam kitab Majmu' Al-Fatawa Ibn Taymiyah. Saya tak pernah jumpa, dan dia kata hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Nanti kita cari lepas ni. Dia kata Nabi kata, laulam tuznibu la zahaballahu bikum walaja'a biqaumin yuznibun. Laulam tuznibu la zahaballahu bikum walaja'a biqaumin yuznibun. Pelik bunyi hadis ni, tapi ni hadis yang sahih yang ada dalam kitab Muslim. Dia kata kalaulah seandainya kamu semua ni tidak berbuat dosa sama sekali. Kalaulah buatmu ni manusia tak buat dosa sama sekali, nescaya Allah akan musnahkan kamu. Pelik ni. Yang kita dengar, kalau kita buat dosa, Allah musnahkan umat kaum yang buat dosa. Ni kalau mu tak buat dosa langsung. Kalau kamu tak buat dosa langsung, Allah kata kami akan musnahkan kamu. Allah akan musnahkan kamu. Dan setelah itu Allah akan walaja'a biqaumin yuznibun. Dan Allah akan ganti puak-puakmu ni dengan satu kumpulan manusia yang buat dosa, yang reti nak buat dosa. Dah, summa yastaghfiruna. Kemudian lepas mereka buat dosa, mereka mohon keampunan. Fayaghfiru lahum, maka Allah akan ampunkan dosa mereka. Ini Allah nak ceritakan, bukanlah maksudnya Allah nak hancurkan umat yang langsung tak ada buat dosa. Allah nak cerita kepada kita bahawa tak ada manusia ni, tak ada satu kaum, satu kumpulan yang memang boleh tahan daripada melakukan dosa, tak buat dosa langsung, kecuali Nabi saja. Nabi Allah jaga sungguh supaya tidak melakukan dosa. Itu Allah jaga keistimewaan para Nabi. Manusia, tak kira para sahabat ke, siapa-siapa ke, alim ulama ke, siapa saja, memang Allah tak jaga tu. Dibagi kebebasan kepada kita untuk melakukan dosa. Jadi Allah nak cerita bahawa tak ada manusia yang tak buat dosa langsung. Sebab tu Allah kata kalau ada sungguh satu kumpulan manusia yang tak buat dosa langsung, aku nak pelacur buat ni. Aku nak ganti dengan puak ada buat dosa. Maknanya bukan manusia ni mesti ada dosa. Itu Allah nak cerita begitulah. Allah nak cerita kata mustahil
Maknanya puakmu ni jangan duk harap bahawa kamu boleh tahan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, sepanjang hidup kamu tak buat dosa langsung. Jangan harap lah. Mu akan jadi sombong gitu. Kalau mu rasa apa yang mu buat tu tak dosa, buat kau tu tak dosa, buat kau tu betul, buat kau ni betul, maknanya mu seorang manusia yang sombong. Mu sombong tu sebenarnya. Mu kena sedar bahawa bila kamu manusia, maknanya kamu memang buat kesilapan. Buat kesilapan. Dan tak apa, buat silap tu memang dah begitu dah. Maka kamu kena yastaghfirun. Kamu kena mohon keampunan. Bila kamu mohon keampunan, Allah yaghfirulahu. Allah akan mengampunkan dosa kita. Ni. Jadi ini dua perkara yang boleh meleburkan dosa. Satu, apa nama tadi? Taubat. Yang kedua, istighfar. Mohon keampunan, istighfar, bukan sekadar astagfirullah, astagfirullah. Itu astagfirullah, astagfirullah tu zikir. Yalah, bagus jugalah. Ada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Tapi yang lebih yang dimaksudkan mohon keampunan, minta ampun dengan Allah. Allah, astagfirullah. Dengan hati sekali, dengan rasa sekali. Dengan rasa sekali, bukan sekadar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tu boleh pahala lah kot. Mungkin itu bukan cara minta ampun. Bukan cara mohon ampun. Mohon ampun kita minta dengan Allah. Bukan sekadar baca astagfirullahalazim li walidayya ataupun lagu nasyid tu, astagfirullah innallah kana tawwaba. Kalau setakat tu tak jadi lagi, tak jadi minta ampun. Mungkin jadi berzikir kalau begitulah kot. Tak jadi lagi mohon keampunan tu, tak jadi lagi tu. Jadi tu yang kedua. Dah tahu dengan masa kita nak sampai 10 baru 2 panjang gitu modal cerita ni. Nanti saya ringkaskan. Yang kedua, cari yang ketiga pula. Mana yang ketiga ni? Apa benda yang ketiga ni yang meleburkan dosa kita? Yang kita tadi istighfar. Yang ketiga. Perkara yang ketiga yang boleh meleburkan dosa kita. Boleh meleburkan dosa-dosa kita ialah amalan kebaikan. Amalan baik yang kita lakukan. Perkara baik yang kita lakukan boleh meleburkan dosa-dosa perbuatan jahat kita. Ini dijamin oleh Allah dalam satu ayat dalam surah Hud ayat 114. Surah Hud 114. Allah kata wa aqimis salata tarafayil nahar wa zulfam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Allah kata dirikanlah solat. Kata kunci dia dirikanlah solat di dua tepi siang. Allah suruh kita solat, mana solat fardu ni pada dua tepi siang. Tepi siang, tepi pagi, tepi siang ni waktu satu alik pagi, lepas tu sebelah petang. Wa zulfam minal lail, dan pada awal malam. Ayat ni ramai yang sengajalah, ada orang yang sengaja macam kumpulan Syiah. Dia kata inilah ayat solat ni 3 waktu je, bukan 5. 3 waktu je dia kata. Sebab ada sebut 3 waktu je. Aqimil lail tarafayn nahar. 2 tepi siang, iaitu sebelah pagi dan sebelah petang. Wa zulfam minal lail, dan awal malam. Ini 3 kali dia kata. Tidak 5. Kita 5 kali. Tarafayn nahar maksudnya 2 tepi. Satu tepi pagi dan ada 2 waktu di tepi petang, iaitu ada zuhur dan asar. Zuhur tu sebelah petang dah, bukan tengah hari, bukan pagi, sebab matahari dah gelincir dah. Maka ada 2 waktu ketika tengah hari tu, ketika petang tu, dan ada 2 waktu ketika awal malam, iaitu maghrib dan isyak. Sebelah pagi ada subuh. Kita ada 5, dia bila 3. Orang Syiah dia bila 3 waktu. Tapi kita nak ambilnya Allah kata innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, amal-amal baik yang kamu lakukan itu yudhibnas sayyiat, dapat menghapuskan segala kejahatan yang kamu lakukan. Jadi kalau kita nak istighfar pun tidak tadi dah. Kita beristighfar, kita bertaubat dengan kita buat kebaikan. Kita qada jahat tu, kita tukar dengan kebaikan. Pun Allah kata boleh meleburkan dosa yang ada pada kamu. Ada lagi ayat lain
Ini ada Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata as-salawatul khamsah, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan. Apa lagi? Wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna macam mana? Iza ujtunibat al-kaba'ir. Nabi kata as-salawatul khams. Solat 5 waktu, celah-celah solat antara satu waktu dengan satu waktu dengan satu waktu. Maksudnya antara subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isyak, isyak sampai subuh. Satu. Yang kedua, al-jum'ah ilal jum'ah, antara Jumaat dengan Jumaat. Jumaat minggu ni dengan Jumaat minggu depan. Jumaat minggu depan dengan Jumaat satu lagi. Jumaat satu lagi dengan Jumaat satu lagi. Dua. Yang ketiga, Ramadan ila Ramadan. Daripada Ramadan tahun ni ke Ramadan tahun depan. Daripada tahun depan pergi ke Ramadan tahun satu lagi. Pergi ke tahun satu lagi. Semua ini mukaffiratun. Ini adalah masa-masa mukaffirat. Allah akan menghapuskan ataupun mengampunkan dosa-dosa. Akan mengampunkan dosa-dosa asalkan iza ujtanibat kaba'ir. Asalkan orang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil yang kita buat baik. Kita buat baik maksudnya buat baik solat subuh. Kita sembahyang subuh. Satu kebaikan. Dia akan mengampunkan solat subuh, dia akan mengampunkan dosa-dosa kecil kita sampai ke zuhur. Sembahyang zuhur pula. Maka zuhur pula mengampunkan dosa. Solat zuhur ni boleh Allah akan ampunkan dengan sebab solat zuhur ni menyebabkan dosa-dosa kita terampun sampai ke asar. Daripada asar pula kita sembahyang asar pula, maka akan diampunkan pula sampailah pada maghrib. Begitulah sampai ke isyak, begitulah sampai ke subuh. Yang kedua, kita pergi sembahyang Jumaat. Bila kita sembahyang Jumaat, jaminan Allah di antara Jumaat ni dengan Jumaat depan yang kita pergi, celah-celah tu dosa-dosa kita diampunkan. Baina Ramadan wa Ramadan, di antara satu Ramadan ni dengan Ramadan yang satu lagi, Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tahun ni, menjamin Allah akan ampunkan dosa celah-celah tu. Selagi mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar ni, apa dia? Dosa besar ni, penat sikitnya dosa besar ni, macam mengumpat. Kata kat orang, dengki, tu dosa besar. Kalau tak buat benda-benda ni, bukan bunuh orang, curi saja dosa besar. Mengumpat, mengeji orang, merupakan satu dosa besar juga. Jadi jangan dengki, jangan umpat orang, jangan caci orang. Tu. Bunuh orang tentu kita tak lah. Bunuh orang tak. Mungkin curi, mungkin tak kita. Merompok tak juga. Tapi dosa besar, senang nak buatnya, ialah mengumpat. Mulut dia tak jaga. Bahaya ni. Bahaya. Tu cerita mengenai kebaikan boleh menghapuskan kejahatan. Dosa kita boleh menghapuskan dosa kita. Ada Nabi sebut lagi dalam satu hadis bulan Ramadan ni, popular sangat hadis ni, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa sahaja yang berpuasa di sepanjang Ramadan ini. Puasa di sepanjang bulan Ramadan ini, tapi ada syaratlah puasa macam mana? Puasa imanan. Puasa kerana imannya. Kerana imannya. Mana kita puasa ni kerana apa? Bukan kerana sahabat-sahabat kita puasa. Bukan kerana masuk bulan Ramadan saja. Bukan kerana orang semua puasa. Tapi puasa kita kerana nak patuh perintah Allah. Kerana Allah yang perintahkan. Kita beriman sungguh bahawa puasa ni memang Allah perintahkan. Kalau kerajaan perintah, kita puasa, kita tak puasa rasa. Kalau haja kerajaan yang perintahkan, hantar surat ke kita, so kita puasa. Tak puasa tak apa. Tapi ini Allah yang suruh. Kita puasa ni kerana Allah suruh. Wahtisaban. Syarat yang kedua ialah kita harapkan. Kita memang harap bila kita taat perintah Allah, kita buat apa yang Allah perintahkan, kita akan dapat ganjaran. Kita mengharapkan ganjaran. Kita tak apa sebenarnya. Ada orang kata, kalau nak puasa ni harap ke boleh pahala, tak jadi apa, tak ikhlas. Tak. Dengan Allah, itulah ikhlasnya. Ikhlas ni ialah kita ihtisaban. Salah satunya. Ikhlas tu dengan Allah. Kita mengharapkan Allah yang
Yang balas, bukan harap manusia balas. Kalau kita mengharapkan manusia puji, tu tak ikhlas. Harapkan manusia balas, harapkan manusia bagi upah, tu tidak ikhlas. Saya puasa ni sebab ada orang nak upah saya. Tahun ni dia janji kalau saya puasa cukup sebulan, dia akan bawa saya pergi umrah percuma. Itu tak ikhlas lah tu. Kalau tidak ikhlas gitu. Ikhlas ni ialah mengharapkan ganjaran daripada Allah. Allah lah yang selayak-layaknya memberi ganjaran kepada kita. Kalau orang nak bagi tu, okey lah. Tapi kita tidak mengharapkan yang tu sangat. Kalau dia janji, dia tunailah janji dia. Kalau mu puasa tahun ni sebulan, aku akan bagi pergi umrah percuma. Terima je lah. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Kita mengharap ihtisaban, mengharapkan pahala, ganjaran, balasan daripada Allah. Maka kalau dua syarat ni menepati, dua syarat ni imanan dengan keimanan dan penuh mengharapkan ganjaran daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampunkan segala dosa yang telah lalu. Dosa kita telah lalu diampunkan. Sepanjang Ramadan sampai daripada ni sebelum sampai ke Ramadan tahun lepas. Sekarang ni sampai ke Ramadan tahun lepas yang telah lalu diampunkan dosa kita. Maknanya kebaikan yang kita lakukan boleh menghapuskan dosa. Sama juga dengan kalau kita buat haji. Ada hadis Nabi juga cerita tentang haji. Nabi cerita man hajja hadzal bait. Siapa-siapa yang buat haji di rumah ini, di Mekah ni, di Baitillah ini, falam yarfuth walam yafsuk, dan dia tidak berbuat kefasikan, dia tidak buat jahat, dia jaga mulut dia jaga kata-kata dia, yarfuth, dia tidak cakap koksik, dia cakap sembarangan, dia tidak mulut uduh, dan dia tidak fusuk, dia tidak yafsuk, dia tidak buat perkara-perkara yang fasik, perkara jahat. Raja'a min raja'a min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Dia akan pulang ke tanah air dia seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Maknanya supaya dia baru beranak, ibu dia baru lahirkan dia. Dosa dia diampunkan semua. Anak yang baru lahir, kita ada dosa, maka dia pun gitu juga. Syarat dia ada syarat lah. Pergi haji, syarat dia dua. Masuk haji tu dia tidak yarfuth, dia tidak yafsuk. Dia jaga mulut dia daripada cakap benda-benda koksik. Ni tengok benda, tengok betul, komplain lah, ngeluh lah. Biasa ramai orang pergi haji kan. Dia pagi-pagi bangun, dia pergi tengok makanan waktu pagi sarang pagi. Allah tak sedap. Ngepek dia. Tak boleh lah gitu. Makan je lah. Kalau tu saya makan, kita cari lain. Kita boleh makan makanan yang dihidangkan, pergi cari. Jangan mengeluh, jangan komplain satu kali. Tengok orang tu, apa dia ni gini, apa gitu ni. Semua dia komplain. Ada juga gitu lah. Lepas tu mulut uduh, beleter, macam-macam lah. Dia tidak tercukup syarat lah. Syaratnya kalau pergi haji, mesti jaga mulut, jaga perbuatan lain. Jangan fusuk, buat perkara-perkara yang dosa. Maka Allah, Nabi kata, Allah jamin dia akan pulang dalam keadaan bayi yang baru lahir, yang baru dilahirkan oleh mak dia. Okay, itu cerita mengenai amal baik boleh menghapuskan. Ada satu lagi, yang ni dekat dengan kita. Ni ada dalam satu hadis lagi. Saya ambil satu hadis lagi. Kalau tak ada 10 ni, kita sambung lain-lain kali ya. Ni baru yang kedua, yang ketiga. Mungkin kita sambung. Ramadan banyak lagi, hari-hari mendatang banyak lagi. Kita sambung lepas ni. Ni dah nak ada 10 minit lagi. Ada hadis satu lagi, ni dekat dengan kita. Dekat sangat dengan kita. Nabi kata, fitnatur rajuli ila ahlihi wa malihi wa waladihi. Kita ni, orang lelaki ni, seorang lelaki ni, ada dosa yang dosa dia mudah nak mari. Fitnah. Dosa sebagai fitnah ataupun ujian yang menyebabkan kita kalah lah. Banyak kita kalah. Dengan tiga perkara. Nabi kata, orang lelaki ni dia kalah, dia boleh berdosa dengan tiga perkara. Satu, fi ahlihi, dengan keluarga dia. Dengan keluarganya, dengan isteri dia. Mudah mana nak boleh dosa kita dengan isteri kita. Mudah nak boleh dosa. Nak boleh pahala pun mudah. Nak boleh dosa pun mudah. Ni Nabi kata, fitnatur rajul. Maksudnya, mudah sangat kita nak dapat dosa dengan isteri kita, ahli keluarga kita.
bukan isteri sajalah, dengan pok saudara, dengan tok tua, dengan mertuanya, dengan siapa lagi, dengan saudara mara, tu lah, dengan keluarga. Satu, wa malihi, dan dengan hartanya. Manusia kita ni, orang lelaki ni memang banyak rosak diuji dengan harta. Banyak yang kecundang, banyak yang kalah dengan harta. Ada harta jadi kedekut. Masa tak ada harta tak kedekut. Bila ada harta jadi kedekut. Jadi sombong. Masa tak ada harta dulu tak sombong. Lepas tu jadi sombong bila harta banyak. Macam-macam. Nah, dulu tak pandai menipu, tapi sekarang bila harta ada pandai menipu. Pandai menipu. Dulu tak ada harta tak rasuah. Sekarang bila ada duit rasuah. Oh, berat. Jadi ni fitnatur rajul dia panggil, fitnah bagi lelaki. Maknanya senang kita, fitnah ni ialah suatu yang kita senang kalah lah benarnya. Kita akan kalah dengan satu, dengan keluarga, dua dengan harta, dan yang ketiga wawalidihi, dan dengan anak-anak. Banyak dosa kita boleh senang dapat dosa dengan anak-anak kita, dengan anak kita. Bukan anak dosa dengan kita dosa dengan anak. Kita tak tanggungjawab, tak sempurna, kita tak jaga itu, tak jaga ni anak kita, banyak boleh dosa. Ni Nabi kata 3 perkara ni. Tapi yukaffiruha, tapi dosa-dosa tadi, dosa-dosa dengan keluarga, dosa-dosa kerana harta, dosa-dosa kerana anak ini, yukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dosa-dosa tadi boleh di yukaffir, maksudnya tukafir, dipadamkan, dihapuskan. Pertama dengan as-salah, dengan solat. Yang kedua as-siyam, dengan puasa. Yang ketiga dengan sedekah. Yang keempat dengan al-amru bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf ni menyuruh melakukan kebaikan. Dan wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah, menegah orang daripada melakukan kemungkaran, kejahatan. Jadi ada berapa? As-salah, as-siyam, sembahyang, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. 5 perkara ni mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kita kerana keluarga, dosa-dosa kita kerana harta, dan dosa-dosa kita kerana anak-anak. Amal baik 5 perkara ni. Jadi hak ni kena atas kita. Kita ada harta sikit, kita ada keluarga ramai, kita ada anak-anak. Dosa yang sedar tak sedar dia boleh ni. Jadi itulah sebagai orang kata peringatan untuk kita lah, peringatan untuk kita. Jadi ada lagi beberapa perkara lagi, ada 7 lagi dah. Baru 3 kita ceritakan, masa kita pun dah dekat pukul 11 dah ni. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk pertemuan kita pada pagi ni. Mungkin ada masa yang lain kita akan sambung. Saya akan sambung lagi 7 perkara ni. Kalaupun tak dan tak sempat ni, lepas ni kena bayar, dapat 7 dapat 7 pelebur dosa lagi dah kena bayar lah. Lebih free dah. Tu apa nama ni, antara 3 perkara lah. Saya sempat 3 perkara. Pertama, taubat boleh menghapuskan, boleh meleburkan dosa kita. Yang kedua, istighfar boleh melebur, juga boleh meleburkan dosa kita. Dan yang ketiga ialah kerja-kerja baik yang kita lakukan, amal-amal baik yang kita lakukan boleh meleburkan dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Ingat, satu dosa yang kita lakukan, setitik hitam melekat di hati kita. Makin lama kita biarkan hitam itu, maka akhirnya hati kita akan jadi hitam lekar dan susah nak menerima kebenaran. Jadi itu saya rasa cukuplah untuk pagi ini, pagi yang ke-15 Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu boleh memberi manfaat kepada kita semua, dan juga memberi manfaat kepada saya untuk kita
menjalani saki-baki kehidupan yang ada ini. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita yang menonton, yang daripada awal tadi menonton ataupun yang separuh-separuh, dan jangan lupa share. Tekan share bawah tu, ada kan share bawah tu, tekan share, masukkan dalam wall kita. Kalau tak tekan like tak apa, kalau nak tekan like lagi bagus, semangat sikit, tekan love tu, ada love merah tu. Merah ke putih? Putih merah. Kalau tu lagilah semangat saya lah. Ataupun tekan share untuk kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang tak berkesempatan untuk tengok, untuk tonton kita pada pagi ni. Mungkin dia boleh tengok malam ni, dia boleh tengok petang ni, dan mungkin dia pula boleh hilang dah gambar. Dia boleh dia boleh share pula kepada rakan-rakan dia. Okey, jadi cukuplah sekadar itu, dan kita jumpa lagi esok. Esok ada tetamu istimewa. Biasa 10 hari dah ni kita terima tamu lelaki. Esok kita nak terima seorang tamu wanita. Ustazah Ismaliza. Dia akan ceritakan tentang wanita, puasa wanita. Nak cerita pasal hal-hal orang perempuan. Ada dilema, dia kata ada dilema, apa dia panggil? Dilema gitu lah. Dilema. Ada dilema puasa wanita. Ada tak sama dengan puasa lelaki. Ada tempat-tempat yang tak sama. Kita tengok esok macam mana. Saya pun tak tahu apa dia nak cerita. Dilema puasa wanita. Jadi kita berhenti setakat tu. Terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa pula yang masuk ni? Ni dia. Penyakit Zam. Penyakit baru dah sampai clear, Zam. Malam ni kau kena clear semua, keluarkan dia orang. Suka-suka langgar kawasan kita. Malam ni juga kau bawa budak-budak kita tu semua clear, bagi clear. Kau ingat kau gangster? Kau hebat. Bos. Ni apa ada lagi video ni Ustaz mana tadi? Cakap buruk pasal kita, bos. Tu tengok, bos. Tengok. Kalau orang macam Fir'aun, kalau orang macam Namrud dan Qarun, Allah Ta'ala boleh lesapkan macam tu saja. Kau fikir kau siapa? Kecil je. Allah Ta'ala tanya-tanya macam ni. Jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir buat engkau. Dengan aku nak ajak pergi ceramah, nak ajak dakwah. Nak bagi ceramah bukan macam ni. Masjid lah. Tak kena masa ni. Ini aku nak marah sangat ni. Bos nak apa? Nak sembelih? Boleh, bos. No problemnya. Jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir buat engkau. Kau keluar sekarang! Woi! Lama. Apa hal ni, Cik? Aku dengar kau sembang lebat pasal kita orang malam. Apa cerita? Bagilah salam dulu, Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum tong langgar tempat kau ni, minta maaf dulu kita orang. Tak apa ni, bos. Tak apa. Ni aku nak cakap sikit dengan kau ni. Kita bincang kat dalam boleh tak, Cik? Kalau kat luar ni nanti orang tengok tak baik pula. Boleh, Cik? Cik nak cakap apa sebenarnya, Cik? Aku sebenarnya nak berubah ni, Taha. Alhamdulillah. Betul ke ni, bos? Tadi nak kita orang langgar sangat. Tak apa. Kau relax. Kalau macam tu, kenalah duduk dekat dengan saya. Baru boleh belajar ilmu baru, perbaiki diri. Tak pun beli rumah sebelah saya ni. Kosong. Berapa harga rumah tu? Dalam RM1 juta. Oh. Bob, pergi ambil duit, Bob. Okey, bos. Ni boleh dah ni, Cik. Lupa pula nak tanya nama. Nama siapa, Cik?
Orang panggil aku Dragon. Kau panggil aku Pak Din. Baik Pak Din. Daripada kepala ni ke belakang. Baca apa tadi? Baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wati Wattini wazzaitun. والتين والزيتون وهذا البلد الأمين. Taha, aku sempat lagi kau nak berubah ni. InsyaAllah sempat. Aku ni dah 40 tahun buat dosa. Itulah Pak Din. Waktu saya bagi tazkirah tadi, Pak Din tidur. Dah mengantuk, nak buat macam mana? Pak Din, mati ni rahsia Allah. Ada orang seumur hidup dia buat pahala, tapi mati dalam dosa. Ada orang sepanjang hidup dia buat dosa, tapi mati dalam pahala. Macam ni lah Pak Din. Sekarang kita ni dalam bulan Ramadan. 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, ada satu malam yang dikenali sebagai Lailatul Qadar. Malam yang spesial. Pak Din cari malam tu, dan pada malam tersebut Pak Din beribadah, nangis, minta keampunan daripada Allah. InsyaAllah Pak Din, semua dosa Allah Ta'ala akan ampun. Nasib baik lah aku pindah sini, Taha. Aman je rasanya. Jiran-jiran pun baik. Susah nak dapat kawasan perumahan yang bagus macam ni. Sebab itulah saya minta Pak Din pindah ke sini. Dan sempena bulan Ramadan ni, moga-moga Allah Ta'ala terima ibadah dan taubat kita. Amin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Pak Din. Oh Pak Din. Dalam apa ni? Pak Din. Pak Din, mati rahsia Allah. Ada orang sepanjang hidup dia buat dosa. Pak Din. Inna lillahi wa inna